appreciate ni, menghargai ni, itu yang bawa pada bahagia. Bila bahagia kita seronok, dengan apa yang kita buat. Macam saya tak ada kerja, tu sebab saya ceramah je. Tapi saya cuba cari keseronokan tu. Keseronokan, tengok ada je muka-muka baru, muka excited kan. Ada orang istiqamah pegang handphone. Dia tak payah pakai stand weh. Dia pakai stand. Dia tunggu. Nak gelap pun tahan. Takut masuk dalam phone. Tengok nampak. Dia tak boleh. Tak. Buat saya kata tadi, cari keseronokan. Kenapa dia boleh buat tu? Tengok dia bongok ke aku dengar tau. Bongok aku dengar. Saya ni orang mengumpat saya dengar. Tadi saya lalu tadi. Bukan saya tak dengar. Tingginya. Aku tak dengar. Salahkah aku tinggi? Ya Allah. Ada je benda. Nah, tapi tu part off lah kan. Tu saya kata tadi, keseronokan ni dalam hati kita. Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara. Yang bahagia Tuan Donald Joseph Franklin, Tuan DJ Franklin, pengerusi kesukan dan rekreasi Jabatan Peguam Negara. Seterusnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Jangan risau kepada yang bukan Islam, saya ceramah saya international. Yang bukan Islam pun dia boleh ambil point saya. Jangan risau, saya ceramah saya general je. Dan hari ini adalah merupakan hari yang sangat menggembirakan kita dengan ceramah seperti ini kan, sebab maknanya tak payah kerja. Sebab dengan ceramah kan, jadi cara gelak tu nampak seronok sangat lah kan. Jadi sekarang ni kalau ikutkan, kalau dia boleh seronok dengan ceramah, makna mencari keseronokan dengan tak bekerja. Macam tu lah. Sebab tajuk yang diberi kepada saya tu mencari keseronokan dalam bekerja. Sebenarnya bukan satu perkara yang senang. Saya selalu bagi inilah, bab kata orang kan, pijak galah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, yang keempat batangan patah. Usaha ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahalah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahalah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Tujuan bagi pantun ni supaya nak cover terus ceramah hari ni. Kan, sebab kalau kita tengok ada tu, maknanya kita nak pesan pada diri kita, kerja elok kan. Sebab manusia memang macam tu kan. Sebab masa dulu, masa dia jadi kanak-kanak dulu kan, tiba-tiba dapat tahu nak pergi sekolah kan, mak ayah buat pergi sekolah, saya tak sabar nak pergi sekolah kan. Pakai baju uniform, tidur pakai uniform tadika tu. Lepas tu bila masuk sekolah kan,
Dia kata, kenapa lagi sekolah? Macam itulah. Kemudian tak sabar nak masuk ijazah 1. Grad dia tadika, nak masuk ijazah 1. Grad tadika. Nak masuk ijazah 1, kan, dah tahu dah sekolah mana. Dia excited. Wah, dia konon dia rasa dia dah besar. Tapi bila masuk ijazah 1, ramai yang tinggi-tinggi lagi pada dia. Kan, akhirnya sampailah dia darjah 6. Darjah 6 tak sabar nak tinggalkan sekolah. Kan, dia kata, kenapa lah aku sekolah sini? Boring betul. Cikgu belajar. Masuk sekolah menengah rasa dah besar. Rupanya, lah kenapa lah masuk sekolah menengah ni? Sekolah rendah dulu lagi best pula dah. Bila masuk sekolah menengah, tak sabar aku nak tinggalkan sekolah ni. Dah habis tinggalkan sekolah, dapat masuk universiti. Masuk universiti, kenapa lah hidup macam ni? Dia kata apa? Kat sekolah dulu lagi best. Ada kawan, BFF, best friend forever. Kan siap janji kita kawan sampai sudah tahu. Tak ada. Habis sekolah habis, tutup buku. Kemudian bila dah tu habis universiti, tak sabar nak kerja. Bila dah kerja, kenapa lah aku kerja? Macam tu lah. Bila dah kerja, tak sabar nak kahwin. Percaya cakap saya tak pernah tengok orang excited dah kahwin. Kebanyakan excited nak kahwin. Dah kahwin excited tak ada. Tak pernah saya tengok. Macam mana kahwin? Ya Allah. Tak ada. Yang nak kahwin, dengan aku nak kahwin. Nanti datang tau. Tu ada. Bila dah kahwin, macam mana kahwin? Okay. Boleh lah. Kerja jawab macam tu lah. Jadi, bila dah kahwin pula, tak sabar. Bila dah dapat anak bang? Sebab kita rasa, dengan ada anak mungkin hidup tu lebih seronok lah. Bening-bening. Asyik ngadap muka dia je. Kan? Kita berperasan kan. Dulu kita nampak lawa sangat bini kita tu. Ayu. Kau tak tengok dia bangun tidur kembar. Dia boleh hilang ingatan. Yang suami pun, ya Allah, makhluk mana ni? Yang isteri pun sama, tengok suami tidur berdengkur. La ilaha illallah. Macam tu lah. Lepas tu tak sabar bila nak dapat baby. Kan? Bila nak mengandung. Kan? Bila dah pregnant. Azabnya pregnant ni. Macam tu pula. Kau yang nak mengandung itu. Bila lah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Nak kena bangun malam, siapkan susu dia, apa semua. Jantan membuta je, dia marah kan. Marah lelaki dan tidur je, contohlah kan. Lepas tu bila lah baby ni nak bercakap, tak sabar kan. Bila dah ada baby ni, tak sabar tu cakap, Mama. Tak pandangkan kampung. Mama, nampak. Nenek kat dapur. Tak kisahlah, Mama janji dia bunyi kan. Lepas tu bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Suruh budak tu diam pula. Itu kau kata tak sabar tunggu dia cakap. Tak sabar tunggu budak tu jalan. Ajar budak tu jalan. Tak teh. Bila tu duduk, aku potong kaki korang. Bayangkan macam tu sekali lah. Nak beritahu kat kita, macam tu lah manusia. Dah masuk kerja, panggil penceramah untuk buat tajuk mencari keseronokan bekerja. Apa masalah kau ni? Itu sebabnya nak back to basic balik kan. Back to basic. Kenapa kita kerja? Dulu berapa ramai yang cakap? Aku kan. Kita minta masa interview tu kan. Dia ada 3 tanda nervous dekat beri interview tu. Pertama, tapak tangan berpeluh. Itu tanda nervous. Kedua, dia kerap, menguap. Wah, dah tidur cukup belum tadi tu? Sekejap, menguap. Yang ketiga, mata berkelip laju. Tu berdebar. Tapi memang ada orang yang memang macam tu tau. Dia bukan berdebar. Jam kau sihat. Lama tak jumpa. Itu lain. Itu saraf. Itu saraf tak ni cakap. Nak ni cakap betul. Kan? Tuan nak beritahu dia orang memang stres. Kan? Kau sabar tau. Sabar. Tapi betul. Dia maknanya dia nervous. Tapi apa dia cakap? Aku kalau dapat kerja ni. Betul tak? Kebanyakan gitu. Aku dapat kerja ni. Aku tak minta apa dah. Kan? Ada yang aku dapat kerja government, dapat kerja government sector, jabatan peguam negara. Heboh satu kampung. Kenduri, doa selamat, syukur-syukuran. Ana, alhamdulillah dapat kerja jabatan peguam negara, Penjaya. Tak kisahlah jawatan apa. Wah, jaga store je, tak kisahlah kan. Tak kisahlah. Tapi yang penting Putrajaya. Jabatan peguam negara.
Lepas tu orang tanya, macam mana kes yang penawaran yang berlaku dekat di sebuah? Dia cerita macam dia jaga file tu. Sebenarnya ada di show agak. Dah, itu biasa. Tapi bila kita dah kerja, kita jadi boring, kita terlupa tau. Kita dah cakap, aku kalau dapat ni aku tak minta apa dah. Tapi bila kerja, hakikatnya banyak lagi benda lain yang kita nak. So, sebenarnya keseronokan ni sebenarnya saya nak bagi analogi macam kita tengok orang dimancing ikan. Lelaki kat belakang tu, bukan semua suka mancing ikan. Siapa yang hobi ni mancing kan? Okey, tak, saya bukan nak tanya, tu seorang, belah sini tak ada. Oh iyalah, you all baca buku, baca file kan. Okey lah, betul lah. Nampak muka pun tahu. Menghafal. Dia menghafal law journal apa semua, betul lah. Kerjanya kan, dia tak ada. Yang seorang tu mancing. Tanyalah orang yang mancing. Orang yang bukan kaki mancing. Dia kata pergi kat kolam tu, apa yang dia suka sangat mancing ni? Kita tak boleh tahan tengok dia tau. Bukan tengok ikan tu dapat ke tak, tengok macam mana kau boleh habiskan usia remaja kau kat situ macam tu. Nah, sebab apa jadi macam tu? Nak kata dia seronok, muka tak nampak seronok pun. Kalau tak ada. Tak ada. Macam orang main golf kan. Zap. Lepas tu jalan buat sama dia bersama kan. Tak, kita akan nampak sebenarnya keseronokan ni sebenarnya dalam hati. Dan keseronokan ni sebenarnya bermula daripada minat. Minat tu kena cari. Macam juga seronok dalam perkahwinan. Saya seronok perkahwinan saya. Seronok betul. Sebab saya jarang balik rumah kan. Sekali balik tu gitu kan. Macam tu lah kan. Ni berapa hari tak balik ni. Macam tu kan. Jadi maknanya kata keseronokan ni kita kena cari. Kita tak boleh tunggu benda tu menyebabkan kita seronok. Bab kata Dan Zandra, seorang yang hebat itu, dia tidak akan menunggu sesuatu menjadi indah, tapi dia yang menjadikannya indah. Deep tak? Saya ulang balik. Dan Zadra, Dan Zadra nama dia, DANZADRA. Dan Zadra kata seorang yang hebat ini, dia tidak akan menanti sesuatu tu menjadi indah, tapi dia yang menjadikannya indah. Orang perempuan kan selalu macam tu. Dia nak jadikan rumah dia kan, dia tukar, dia ubah suai, meja kat sini, lepas tu sofa jadi macam ni. Lepas kita buat lain sikit, lain betul. Dapur pergi ke depan pergi ke dapur. Tiba masak, dah dapur dah. Macam tu. Jadi mana dia orang perempuan ni dia buat tu sebab dia nak ubah. Dia nak bagi suasana baru. Dia panggil tu rejuvenate. Kan? Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kita kena rejuvenasikan diri kita, kalau tidak kita menyusahkan orang. Tu kan. Jadi meremajakan ni bukan hanya secara perkiraan, tapi lebih bersifat fizikal. Usia kita macam tu dah. Kita akan dekat usia 40, 50 tahun, 60 tahun. Tetapi kita rejuvenate ni maknanya sesuaikan dengan diri kita. Sesuaikan macam tudung kan. Walaupun kita dah berusia, tapi kita ikut peredaran semasa. Tudung yang macam ni tu, mana ada tudung yang lilit ikat kat tengkuk tu? Tak ada lagi dah. Yang macam pengakap tarik tu kan, tak ada dah. Kan dulu kan macam tu kan, tarik kan lepas susun depan. Tak, kau tahu kan tudung kan yang kilat-kilat kan? Tahu tak. Macam tadi sahabat saya ni yang cameraman ni kan, dia dah lama berkecimpung dengan kamera, tapi kamera tu berubah, dia pun kena ikut kat peredaran masa tu. Macam saya ceramah kan, tiba-tiba hari tu PKP. Kita tak sangka kan, negara kita yang dah masa tu nak menuju 2020 kan, masa tu ramai yang kelang kabut. Wah, patutnya kita dah ready dah benda tu 2020 kan. Tiba-tiba orang tanya saya, SD, dia panggil saya SD. Pada you all mungkin statutory declaration kan. SD tu Syamsul Debat lah. Dia orang panggil saya SD. Dia kata boleh tak buat ceramah online? Masa tu kan sebab kita sekatan tak boleh keluar rumah apa semua. Kalau saya jawab, minta maaf lah, saya ceramah fizikal je, maknanya 2 tahun Syamsul Debat jadi tak relevan. So nak tak nak saya kena pecahkan lah tu tembok tu. Dia pecahkan ais tu kan. Tu kata kan, pecah ais kan. Jadi macam mana kita nak ni ice breaking tu kan, buang benda tu yang jadi blok kita selama ni. So kita tak saya kenal lah. Cuma masa tu tak pandai lagi. Itulah kamera live, itulah phone. Saya pun pasang masa tu untuk Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya.
Saya tekan sebelah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayang macam tu kan ni. Orang kan Putrajaya ni saya tak start lagi weh. Saya tak start. Bukan rupanya kita tekan, rupanya ada lagi satu tu confirm, kena tekan confirm dulu agaknya tu kan masa tu. Macam-macam baru kita tahu. Lepas tu kita belajar lagi selepas petang tu ulang baliklah ceramah yang sama. 33 miss call, PA call sebab silent, PA call. Kita tengahlah kita tak nampak ni. Lepas pada tu lah bila ceramah kita tengok ada komen, okey orang dengar kan. Jadi terpaksa. So kita kena sesuaikan diri kita. Macam itulah juga dengan kerja kita. Kerja semakin mencabar. Dunia semakin berubah. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai. Kita beli rumah besar-besar. Orang seorang-seorang keluar dari rumah, masuk asrama, sambung universiti. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin tak ada. Kau tengok bos dia, lagi besar pangkat dalam media chambers ni, lagi pening kepala. Betul. So bersyukurlah, you all jangan petikaikan. Kenapa kita duduk kursi tegak macam ni? Dia sedap dia letak tangan macam tu. Ni contoh lah tuan, ni contoh je contoh je. Contoh contoh. Sebenarnya sebab tanggungjawab tak sama. Macam dia orang macam ni dia boleh duduk sini je cakap. Tengok dia dah kenapa kita jadi tumpuan ni weh, dia kata tak. Sebab pangkat ni semua ada tanggungjawab. Lagi belakang lagi kurang tanggungjawab. Yang belakang tu memang mempertahankan prinsip daripada dulu. Tempat duduk belakang dia sampai awal lah tadi. Duduk belakang, depan ada kosong tak? Ini prinsip. Kan? Sebab tanggungjawab kurang. Dengan harapan dia keluar, dia balik, orang tak perasan. Itulah. Orang yang duduk sebagai depan ni nak kencing pun tahan tau. Betul. Tu saya cepat-cepat bangun duduk sini ni. Tak ada sebab nak bagi tahu. Kadang kita gemar petikai. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia? Sedangkan semua ada tanggungjawab dia masing-masing. Nampak tak? Kadang kita cakap, pernah tak kita? Aku nak cuti lah. Boring lah nak cuti. Kita pun ambil cuti. Pernah tak sampai ke rumah? Kalau macam ni baik kerja. Dah sampai rumah, macam ni baik kerja. Tu buat saya, staff saya kalau minta cuti dengan saya tanya apa urusan? Kepantangan saya lah. Apa sebab? Urusan di bank. Apa yang kau teruk sangat? Kau kena bentang paper kat Governor Bank Negara ke? Sampai kau nak cuti sehari pula. Walhal pergi sana sign agreement je. Sign dah habis. Perlu ke sampai cuti? Contoh. Tu belum cerita kita jadi bos ni kita perasan tau. Sakit-sakit korang ni dah tahu dah. Buah pinggang beralih. Ni lah lutut sebelah dah yang terburung lah, buah pinggang dah tak ada sebelah dah paha. Semua macam-macam lah. Sakit tengkuk, sakit itu, sakit ini. Kejap MC. Ada, kita akan perasan. You all jangan ingat bos tak perasan pattern tu. Jadi MC lah ni. Datang tenjot-tenjot. MC lah ni. Yang seorang tu lah meninggal je. Ayah meninggal, mak meninggal, adik-beradik meninggal, jiran, mak saudara meninggal. Lepas tu bahagian HR susun balik, susun galuh keluarga tu. Memang tragis lah sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu lah. Kau jangan ingat orang tak perasan tau. Tu sebab kan. Tu sebab kadang-kadang kita boleh tahu dah pattern tu. Jadi tu sebabnya. Jadi makna kata keseronokan kerja ni kita minat ni kita yang kena cari dalam diri kita. Dia minat ni, dia seronok. Seronok ni bawa apa? Seronok ni bawa kepada bahagia. Saya nak tanya orang perempuan. Lelaki je jawab. Lelaki dah ada jawapan. Saya tanya orang perempuan. Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Tengok. Bagus. Puan ni bagus. Hati. Betul. Dia cara dia jawab tu dengan perasaan dia. Hati. Tapi kenapa manusia jadi tak bahagia? Sebab daripada hati ni dia dah mula merayap, kita biarkan dia merayap, dia pergi kat mata kita. Kita mula letakkan bahagia kat mata, mata sibuk melihat apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Itu sebab kita tak bahagia. Boring lah kerja sini apa benda ni. Kau tengoklah Anugerah Khidmat Cemerlang. Pah dia. Kau lupa dulu kau cakap kau dah dapat kerja, kau tak nak apa dah. Kenapa kau marah pasal Anugerah Khidmat Cemerlang? Katalah apa dia macam dia seorang je kerja. Nampak? Kita ni lepas tu adalah syaitan rajim seorang. Wakil set jabatan ada setan seorang. Patutnya engkau Oh setan betul.
Dia buat mengasut bagi kat dia. Aku macam tengok kau Ya Allah, dia ni buta ke apa? Wah, kita pun tolak kan. Ya ke kau macam tu? Iya. Pasal naik pangkat, kata iya. Naik pangkat dia. Selagi mana dia duduk kat departmen kita takkan merasa minta-minta lah bos ni tukar. Tak boleh. Dua perkara kita tak boleh ubah dalam dunia ni. Pertama, mak ayah. Mana boleh ubah? Tak naklah mak ayah ni, nak mak ayah lain. Tak boleh. Kau tak suka kat bos, mana boleh ubah bos tu? Kalau kau tak suka, kau yang berhenti pula, bos pula berhenti. Nampak tak? Kadang-kadang kita gemar cakap macam tu tau. Saya kata, ni bos ni. Lagi satu lagi khusus. Tengoklah. Khusus Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus pergi Genting, tanya. Khusus kat Prisin, tak kita. Macam mana kau nak seronok? Macam mana kau nak seronok kerja kalau kau petikaikan benda yang tak sepatutnya? Bukan maksud saya apa? Kita ni kadang-kadang kita terlupa apa benda yang kita nak. Terus kata dia, rumah makin besar, orang makin tak ada, pangkat makin tinggi, tapi jiwa makin tak tenteram. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Penyakit kita, kalau kita tengok perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Rakan di media sosial semakin ramai, tapi teman sejati makin tak ada. Nampak tak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi tak tepat waktu. Ramai macam tu. Kalau tengok, dan akhir sekali teknologi maklumat semakin canggih, tapi fitnah dan aib semakin tersebar. Kita sibuk tengok cari keburukan. Cari keburukan suami, jumpa. Cari keburukan isteri, confirm jumpa. Tapi simple je, saya selalu sebut. Appreciate ni, menghargai ni, itu yang bawa pada bahagia. Bila bahagia kita seronok, dengan apa juga kita buat. Sama macam saya tak ada kerja, tu sebab saya ceramah je. Tapi saya cuba cari keseronokan tu. Keseronokan, tengok ada je muka-muka baru, muka excited kan. Ada orang istiqamah pegang handphone. Dia tak payah pakai stand Dia pakai stand. Dia tunggu. Nak gelap pun tahan. Takut masuk dalam phone tu. Tengok nampak. Dia tak boleh. Tak. Itu buat saya kata tadi, cari keseronokan. Kenapa dia boleh buat tu? Tengok dia bongok ke aku dengar tau. Bongok aku dengar. Saya ni orang mengumpat saya dengar. Tadi saya lalu tadi. Bukan saya tak dengar. Tingginya. Aku tak dengar. Salah ke aku tinggi? Ya Allah. Ada je benda. Nah, tapi tu part off lah kan. Tu saya kata tadi, keseronokan ni dalam hati kita. Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikannya. So pilih. Kalau kita nak pilih kebaikanlah kita dapat. Kalau kita pilih buruklah kita dapat. So pilih. Itu sebab Nabi ajar, Prophet Muhammad beritahu, kalau kita marah kat isteri kita pun, dah satu benda kesalahan ni buat, terlalu banyak lagi kebaikan dia dah buat. Kenapa kita nak besarkan tu? Suami kita salah sikit aja, dia terlayan kawan lama dia dekat dalam Facebook. Tengok. Oh, tak bawa lelaki. Perempuan apa hal? Bukan semua lelaki seperti Emir, dan bukan semua wanita sesuci Khalish. Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Tak, tu saya kata tadi. Tu banyak ada satu. Kalau disebutkan, kalau kita tengok dekat dalam Al-Quran, benda non-Muslim mesti boleh ambil lah ayat ni. Dia kata apa? Bagaimana kalian tergabak kufur ingkar? Kan, kita melawan kan. Kita kufur ingkar dengan tahap dahulunya kalian mati. Maksud mati tu belum lahir. Kemudian bila dia dilahirkan, kemudian dimatikan semula, kemudian dibangkitkan untuk diberikan balasan bagi segala yang kita buat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Maknanya akan dibalas setiap perbuatan kita. Kedua, dan satu ayat, tiap-tiap menjawab pasti akan mati. Bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Akan disempurnakan. Semua kita buat atas dunia semua akan dibalas. Dan ingatlah, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
Nampak tak? Memperdayakan kesenangan di dunia ni, nipu je. Tanyalah Tuan Donald kita ni kan, dia dah berapa lama kerja. Dulu kita dengar bila kita kerja lah macam ni je ke kan, tapi sebenarnya atas kita. Kemudian begitu juga disebutkan bagaimana malaikat Jibril begitu apa? Malaikat Jibril beritahu kat Nabi kita, Prophet Muhammad, yang mana pesanan untuk kita semualah. Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Okey, satu. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Suka tak suka kita akan berpisah dengannya. Bukan milik kita pun. Tak bercerai hidup, bercerai mati. Kita punyakan suami kita, nak punyakan isteri kita, sampai masa kita akan mati, dah tak jadi hak kita. Janji kalau I mati, you tak kahwin lagi tau. Tapi lepas tu semua pujuk-pujuk dia, tak apalah, dulu pernah janji betul, tapi kalau arwah ni masih hidup, tentu dia faham. Wah, dalam kubur tak faham. Contoh ada janji kan, ada janji. Dia boleh buat apa? Dah mati, boleh buat apa? Tu cakap tadi, kamu akan berpisah dengannya. Nampak tak? Dan yang ketiganya, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Akan ada balasan. Semulia-mulia manusia, sambungannya, semua manusia adalah berdirinya pada malam hari untuk beribadah. Dan keperkasaan seorang manusia, kuatnya seorang manusia adalah ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Maknanya, kalau kita bekerja, kita mengharapkan manusia lain, kita akan kecewa. Hilanglah seronok tu. Minta lah Tuan Donald nampak aku kerja, dia boleh recommend aku naik pangkat, contoh. Kita akan kecewa. Kenapa? Sebab Tuan Donald pun manusia biasa, sama macam kita. Penilaian dia terbatas, limited tu assessment yang dibuat oleh beberapa orang di bawah dia. Orang ni bagi cadangan, oh dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni okey, oh dia ni macam mana, dia ni okey lah. Yang seorang pula kebetulan memang tak suka kat kita, dia belajar sebenarnya dia ni kurang sikit, dia ni gemar melawan. Oh ya, oh really? Dah tak ada contohnya. Jadi kebergantungan pada manusia, kita akan kecewa. So jangan kita letakkan pada manusia, bergantunglah pada Tuhan. Itulah sebaik-baik kebergantungan. So kita takkan kecewa. Apa benda kita nak dalam dunia ni? Apa benda kita nak dalam dunia ni? Kita nak rumah besar, kereta besar, cakap, apa lagi? Duit banyak lagi, pangkat tinggi lagi, motor besar. Mana kereta tadi dia tak nak, dia nak motor. Okey, lima ni saya nak tanya, kalau lima ni ada, rumah besar, kereta besar, motor besar tadi, pangkat besar, duit banyak, saya kata lima ni saya nak tanya, kalau dapat ni, bahagia tak? Bahagia tak, saya tanya? Bahagialah, kita nak benda tu, happy lah kan, seronok. Tapi kalau ada benda lain Tuhan ambil, tak usik pun lima ni, tapi Tuhan ambil benda lain, percaya cakap saya, seronok dia pun dah tak ada. Contoh, Tuhan ambil kesihatan badan kita. Kau boleh ada semua tu, tapi Allah, bila lah nak mati ni, kita tak sihat, kita masalah macam-macam. Saya hari Jumaat lepas malam, Jumaat malam saya kolaps. Saya kolaps tumbang. Bawa pertama kali dah hidup saya masuk ward. Bawa pertama kalinya saya dicucuk tangan ni. Sebenarnya ni hari ni baru start ceramah balik. Oh tu bagus perempuan ni. Aku rasa macam tengok sitcom Friend pula. Tapi betul lah, tak betul. Jadi Tuhan ni kalau nak ambil tu kan, kesihatan badan kita, macam jadi apa? Kalau doktor cek semua, buat stress test, ekogram apa, tu buat apa ni, lari apa semua, cek semua, jantung cek semua, gula rupanya ya, saya punya apa, air kurang dalam badan. Waktu kerja pula hari-hari ceramah je, pagi petang malam. Sebab kalau saya tak ambil pagi petang malam, turn orang tu lagi lambat. Sini pun booking berapa lama dah, tahun lepas booking ni, bayangkan. Oh cerita, ya ke tidak? Siapa yang booking? Ke aku salah tempat ni, betul tak ceramah sini?
Tapi macam itulah tu saya kata Tuhan ambil tu. Ataupun satu lagi, minta maaf saya cakap, tiba-tiba Tuhan ambil nyawa mak kita. Tak sama dah. Sanyalah orang yang dah tak ada mak, raya dah lain. Tak sama. Ketupat mak orang lain buat tak sama dengan mak kita buat. Mak kita hidangkan depan kita. Mana ambil kan? Mak dah asingkan untuk kau. Tak ada dah. Tu sebab saya kata tadi. Akhirnya bahagia ni bukannya lihat material, tak. Akhirnya dalam diri kita. Nampak tak? Tu sebab saya kata kebahagiaan ni penting. Dan saya dengar kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Jaga perangai. Kekayaan paling besar akal, kemiskinan paling besar adalah bodoh. Maknanya akal ni jaga. Jawatan Peguam Negara kot. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Belah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Tunjuk kat orang, kita Jawatan Peguam Negara takkan bodoh sangat. Belajar. Kalau boleh sambung belajar, sambung. Kan? Minta tahu aku, file dia suruh letak, aku letak lah, aku ni faham. Tak mahu dia macam tu. Tuntut ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap lidahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi, buat jambatan, kena lanyak je. Tu sebab kena ada ilmu. Kena cari. Kekayaan paling besar akal, kemiskinan paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri. Teruk betul. Orang tu, orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan kau bayangkan orang tu dah lah tak cantik, rasa diri dia cantik. Kau boleh bayang tak betapa buruknya orang. Macam tu lah nak bagi faham kan. Itu sebabnya penting tu. Dan semula-mula perbuatan akhlak yang baik. Tengok tadi Tuan Donald ni pangkat lama, dia servis dah berapa puluh tahun, dia boleh sambut saya tadi dekat perpustakaan tadi. Sambut saya pertama kali disambut sedemikian rupa di Jawatan Peguam Negara. Sebab memang first time datang sini. Nampak ada terasa kan, jadi sonok lah kan? Itu kata maknanya dia humble dalam bahasa baku. Kalau singlenya humble, macam tu lah. Dia merendah diri walaupun pengalamannya dah luas kan. Happen to be kami sekampung Senegeri Sembilan. Saya bukan kampung lah, macam abang ni cakap tadi, orang kampung tak seduk pokan tu kan. Kan, tapi itu dia. Jadi makna kata hidup kita ni atas kita je. So, nak seronok mencari keseronokan bekerja. Dah mula rasa seronok belum? Dah mula rasa seronok belum? Dah mula rasa seronok belum? Mungkin sekianlah ceramah hari ni. Bukan susah sangat. Yang penting tajuknya dijawab. Macam tu lah. Adalah. Macam itulah kita mencari keseronokan bekerja. Dah tak boleh buka pula air tu. Terima kasih banyak Allah, susah je. Kenapalah diulas aku tuang air ni, menyesal pula rasa dia kata kan. Masih dia memang adabnya memang kalau bagi cawan ni gelas ni biar ada alas kalau bagi tetamu macam ni. Walaupun pair dia tak apa-apa kena kan, tapi macam itulah macam itulah. Jadi Jabatan Peguam Negara tak cukup cawan nak bagi kat aku ni, tak apalah dia bagi sini, tak apalah kan, tak apa, dia dapat gelas yang macam tu kan, tak apalah. Terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Jadi mana kata dalam bekerja ni seronok-seronok juga. Contoh ada orang kerja seronok, klaim seronok, klaim dia seronok betul klaim, sedangkan klaim ni tidak menambah pendapatan. Klaim hanya dapat cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita keluarkan. Tapi kenapa orang tu seronok dengan klaim? Sebab dia tak buat tapi klaim.
Itu pun seronok juga, faham tak? Tapi dari segi itu kita tak nak. Sebab apa? Keseronokan yang macam itu dia akan membawa kepada ketidakberkatan dalam rezeki. Kan? Kita macam kita kerja kan. Macam saya sekarang, saya dah dekat pesara. Saya pun bekas penjawat awam. Saya dulu pengarah undang-undang Legal Advisor. I'm a qualified lawyer, you know. Kau nampak aku kampung ni kau tahu. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Tapi betul lah. Saya dah dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel dapat macam tu. Ada hotel dia gelap. Ustaz, kita tak buat. Kita tak bagi diskaun untuk pesara. Wajar betul. Bukan semua hotel pandang pun tidak kat pesara tu. Kan? Kau tunjuk. Bukan semua hotel dapat. Oyo dapatlah kan. Kan hotel Oyo kan yang bila kau nak masuk bilik air belaga dia macam tu kan. Hotel yang besar ada bathtub mati lah, kau tak dapat claim. Memang ya tak, tu cerita tadi. Tapi kita happy dengan apa yang kita ada. Tu je. Saya selalu sebut tu, bahagia ni, dengar saya cakap betul-betul, pandang mata saya ni cakap, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Saya happy bawa Azia dulu. Saya bawa Azia, happy. Lantak kau lah orang cakap apa. Izharif, Ustaz Aslin, semua balon saya. Kau kufur nikmat bang. Balok naik kereta kecil. Kereta Azia saya bukan kaleng-kaleng tau. Dia ada reverse camera, leather seat, speaker Alpine. Betul. Kalau bergegar, betul. 390,000 kilometer. Dah dia punya mileage gitu. Sekarang saya bagi tim saya bawa sebab saya dah naik kereta lain, tak apalah. Dah orang bising-bising dah sampai satu tahap tu takut safety kan, tak apalah. Memang saya pergi ceramah dekat hotel butik kat Kuantan. Hotel butik kat Kuantan, kereta kotor dan perjalanan ikut jalan lama kan. Saya cakap dengan driver saya masa tu, "Weh, kau sampaikan kau pergi basuh dulu kereta tu, lepas tu kau datang ambil kau balik." "Okey bos." Saya turun kat lobi hotel tu, dia pun jalan. Penganjur cakap, "Oh, steady Ustaz datang jauh-jauh naik Grab." "Weh, kereta aku tu." Dia ingat saya naik Grab. Tapi saya marah, "Tak, saya happy. Kenapa kau cakap lah?" Lepas tu bila lagi satu, bila saya sampai, orang tak pernah expect tu saya. Cermin gelap. Saya memang kereta saya kena cermin gelap, terpaksa. Kau tahu kat traffic light tu ramai tak boleh kawal perasaan. Itu masalah, tak boleh. Betul. Jadi saya pergi ceramah dekat Ijuk. Dekat Ijuk, dekat Selangor kan. Satu masjid. Saya dah sampai awal. Saya tak nak masuk awal sangat. Saya kata, kita let parking dekat parking biasa. Tak nak parking ceramah. Nanti tak rehat. Ni Ustaz, gambar sikit. Kita lihat dulu dalam kereta. Lepas tu senang. Orang dah azan maghrib tak masuk lagi. Lepas tu orang ikomat dah masuk pun kita masuk. Kita semain belakang sebab senang nak jamak. Dah habis bagi salam, saya pun jamak. Lepas jamak bagi salam, pakcik sebelah saya. Penceramah belum sampai lagi. Aku salah masjid ke apa? Agak tengok depan-depan lain dengannya. Saya tanya siapa penceramahnya? Samsul Debat. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, Semiak Kau TV ni lambat sampainya. Saya pun diam lah. Saya diam lah, tak ada cakap apa. Saya diam lah. Lepas tu penganjur nampak saya. Dah nak mula kan. Saya pun salam masjid. Saya ke depan ni nak ceramah dah. Dia pun pandang. Saya sampai dekat meja kuliah, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Tu saya kata. Tapi adakah saya kecewa? Tak. Benda tu seronok mengajarkan saya tentang macam ni ikhlas tak ikhlas orang lain gitu. Tentu je. Kan tak sebab saya kata, adakah kita nak rasa bengang dengan apa treatment orang kat kita? Ada setengah orang, ini tak kenal kena siapa? Tak payah. Macam saya bercuti tu. Sampai satu tahap saya penat dengan nama Samsul Debat ni. Saya nak makan dengan family, saya kena cek kedai yang tak ramai orang. Masalahnya tak ramai orang tu tak sedap. Jadi hari tu saya sampai satu tahap saya nak berehat. Saya nak berehat kat mana aku nak berehat? Pergi Mekah pergi umrah saya tak rehat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu. Kita berhenti dekat satu hentian tu. Saya berhenti bulan 2 tahun lepas. Bayang dekat R&R dia tu.
30 bas serentak berhenti, semua orang Malaysia. Ustaz, comel pakaikan ihram. Aku tengah bantu nak kencing ni. Kau cakap dengan situ, naik bas, besok je nak kencing. Dia ni apa yang... kau tu sebab jangan minta popular, susah weh. Tahu bukan saya cakap apa betul. Biarlah kita ni jadi, saya nak sangat jadi orang Malaysia. Tu sebabnya itu saya bercuti, saya pilih sebenarnya saya pergi Indonesia. Sebab tahun lepas saya pernah bercabar dekat kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya terkejut bila sampai kat airport Soekarno-Hatta tu. Terperanjat saya. Sebab masa dia tak tahu juga kau ni. Saya buka mas, saya pandang dia. Orang tu dia tanya saya balik, mana dia ni? Sebab Indonesia memang betul lah, ada yang react daripada Indonesia tu, yang buat react video saya tu semua kenal lah. Tapi kebanyakan penduduk dia padat, ramai, kebanyakan tak kenal saya. Inilah tempat kalau saya nak berehat. Saya pergi lepak dekat pesantren dekat Johor Barat, satu pondok dekat Johor Barat tu. Saya rehat seminggu, 2 minggu tak ada live masa tu, tak ada. Sepatut pergi umrah, saya pergi sana. Saya rehat kat sana. Betul. Singapura tak boleh. Singapura turun airport kena kejar. Ustaz TikTok dia panggil aku. Tu cerita. Tu sebab kata bahagian ni kita cari. Jadi dalam hidup kita ni kita kena faham. Tadi kan ingat tak satu ayat yang saya baca tadi, dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Kita beria nak buat rumah besar sebab kita rasa tu membahagiakan kita. Dah siap rumah, boring dah rumah tu. Berapa lama rasa rumah tu baru? Ada seminggu 2 minggu, bayar 2-3 kali dah boring dah. Tolak gaji, excited dapat kunci. Dah dapat kunci, excited. Nanti datang rumah tu housewarming. Yang dapat house call dah tak jarak. Jarak datang housewarming ni lah, jemputlah. Ni lah hall dia. Tu lampu. Macam mana lampu office kita? Memang ikut design office juga tu kan. Tengok bilik anak. Excited masa tu. Tapi berapa lama? Berapa lama tak? Dulu semasa kita kecil di sekolah, kita nampak rumah tu besar. Macam Tuan Donald tengok dekat Tampin dulu, rumah tu cantik kat Tampin. Aku ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Hari ni tak peduli dah rumah tu. Tiba-tiba kita duduk kat Putrajaya, lagi tak heran dengan presin. Tiba-tiba dekat Seremban ada satu taman perumahan, dia pun nak pakai presin. Lorong tak berapa banyak, sibuk presin. Menyampah aku. Kau duduk presin mana? Sudahlah kau. Kalau duduk kat Seremban, dah Seremban ni lah. Banyak cakap dah. Tak kisahlah tu saya kata tadi. Berapa lama rasa baru beli kereta? Lepas pakai 2 kali, lepas tu mati pula rotek, dah mula boring dah. Iya. Saya ingat lagi dulu kan, masa mula beli kereta dulu. Dulu mana ada boleh transfer online, semua kena beratur dekat bank. Ni 3, 2, 1, 4, kaunter 5. Isi borang, kalau ingat nombor akaun, Kalau tak, tulis nombor plate. Pergi je kat kaunter. Geram kadang, pergi sekejap dah habis. Cek, dah masih. Lah, betul panjang. Lama tunggu. Tu yang saya panjangkan proses tu. Boleh tak tolong saya berapa balance lagi tinggal? Bayaran kali pertama. Lagi ada satu bank dekat Seremban tu. Satu bank tu saya suka pergi sebab lawa. Dia jaga kaunter tu lawa. Daripada sekolah. Tapi lepas tu bila 5 tahun datang, dah tak lawa sebab orang yang dulu masih jaga lagi kaunter tu. Tapi lepas tu dia dah buat apa nama tu? Dia buat reshuffle, rebranding balik apa semua, bagi baru semua. Nampak lah elok-elok sikit lah yang jaga kan. Yang dia kalau sudah jaga kaunter dalam lah kan. Betul tu sebab saya kata sampai satu tahap tu keseronokan tu kita yang cari sendiri. Kehidupan kita ni hidup sementara. Kenapa nak cari benda-benda yang tak elok? Kenapa tak cari? Bahagia je. Contoh banyak benda Tuhan bagi. Kadang ayat yang paling bahaya kita cakap, kau tidak risaulah, selagi mana dia ada kat sini, aku memang tak ada rezeki kat sini. Jangan cakap macam tu. Banyak lagi Tuhan bagi kat kita. Malam tadi berapa banyak yang terlelap tengah tengok TV, tak sempat minta panjang umur. Terlelap. Baring je tengah tengok telefon, tiba-tiba dah tak sedar dah. Pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun kecewa lah, kenapa hidup lagi ni. Tak ada. Abang hidup lagi bang. Abang hidup ke? Dah hidup juga. Dia harap laki dia mati weh. Contohnya tak. Sebab Tuhan sayang kat kita. Orang lain nak dapat tengok, bukan tak tahu you all kan. Dah tadi ada ambil gambar, ada video. Dia dah aku nampak ni. Dia nak upload dah. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan.
Dia bahagia tengok komen tu. Untunglah tak ajak pun. Yang seorang tu, kenapalah time aku cuti pun dia nak datang. Ada kan? Ini pun rezeki Tuhan bagi. You all tak tahu bahagian penganjur ni nak memanggil Samsul buat berapa lama booking. Saya ni jenis tak kisah, saya okey je. Saya ni bayar berapa pun saya tak tahu ni. Saya okey je. Macam tu lah tahap redha saya ceramah macam tu lah. Iya, kita ni nak bahagia dalam hidup kita, 5 perkara tak boleh hilang. Pertama, kepada yang bukan Islam boleh ambil lah poin. Pertama, sabar. Sabar. Bukan tiba-tiba boleh duduk kat sofa macam tu kan, bukan tiba-tiba. Macam-macam yang dah dilalui. Betul tak? Sabar. Kedua, syukur. Syukur aku ada kerja. Kita duduk ni kan, ada kat luar sana ada orang bawa file folder tengah fikir nak kerja apa. Satu Putrajaya ada round, ada kerja kosong. Nampak? Syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Hikmah ni apa? Adalah pengajaran di sebalik tu. Aku ni mungkin tak naik pangkat sebab apa? Mungkin Tuhan takut aku lupa diri kot. Aku tak naik pangkat pun tak apa, Tuhan bagi benda lain ni. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi anak yang baik. Kita balik rumah, Mama tak sihat Mama nak makan ubat ke belum? Allah. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Kau ingat kau ada perut kan? Kan bila nak, Mama nak kau buat ke belum? Mama tak sihat Allah, anak Mama ke macam tu? Anak Mama ada. Anak Mama mana ada? Jangan bohong lah. Percaya pada hikmah. Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik rumah, Sayang Abang balik ni sayang. Abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka sayang saya. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Itu cakap percaya pada hikmah. Ada benda lain Tuhan bagi. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Deep kan? Ya. Suami bagi, orang bagi kan kadang. Kita ni dah ada elok macam mana, kita sibuk nak kurus. Buat apa? Tak macam saya ni lain, dah terpaksa. Aku tengok kadang TikTok tu macam terbikai pun aku. Tak boleh. Tu yang saya kontrol. Dah mula gitu, hari tu tak boleh lah, memang kena jaga. Betul. Tapi kenapa? Kena faham. Nak seronok, kenapa nak kurus? Sebab apa nak kurus? Sebab nak sihat. Produktiviti kita, kerja kita ni lebih. Sebab kita nak seronok kerja. Tak ada. Yang terlambat file lah. Tolonglah. Kan? Produktiviti. Ini juga kenapa nak kurus? Sebab nak lawa. Tak ada kena-mengena lawa dengan kurus. Kalau muka dah tak boleh blur tu, tetap tak boleh blur kan? Tak, janganlah kecil hati. Tak, maksudnya sebab kecantikan ni pun subjektif, betul tak? Pada orang ni lawa, pada kita tak lawa. Macam orang cakap Niloufar tu cantik sangat. Pada saya biasa je. Ya. Kita bagilah laluan pada Puris. Itu saya pun. Move on. Dah adalah. Contohnya tu lah. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz, Fatah Amin. Biarlah isteri kita tidak secantik Luna Maya Karin. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau tanya Niloufar tu tutup lampu menyala ke muka? Tak ada. Jangan bohong lah. Kan? Iya, orang lelaki tak apa. Bini kita muka macam tu tak apa. Suami kita muka jadi tak apa. Tutup lampu. Gaba-gaba terasa. Dah, sudah. Apa masalah? Bahagia dah. Dan ini saya bagi kita cara realiti fikir. Nampak tak? Ibu nak fikir nak macam tu, nak macam ni. Tuhan bagi macam-macam kat kita. Cuma kita sibuk tengok benda yang tak ada. Kan? Hikmah. Yang keempat apa? Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Mula koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah. Tadi gelak elok. Apa beza redha dan pasrah?
Okey lah ni okey lah ni. Saya pernah ceramah kat satu masjid dekat Kuala Pilah. Ceramah maulud. Saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik ni jawab. Nak ceramah lah, tanya pula. Kena sound pula aku. Kena sound weh. Kira kau senyap tu kira okey lah. Tak apa. Dia sound ni samsing makcik ni. Diam aku. Nak ceramah lah, tanya pula. La ilaha illallah. Tak pernah macam tu kan. Beza reda dengan pasrah. Reda ni kita terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah terima tapi hati sakit. Nak buat macam mana? Itu jalan yang suami akak pilih. Akak sakit, dia akak kena terima. Dia dah buat dulu kan. Akak cakap apa? Itu pasrah. Tapi kalau reda, tak apalah, mungkin ni ujian untuk akak. Tapi akak yakin adalah kebaikan di sebalik semua ni. Akak harap suami akak mampu berlaku adil. Akak harap macam tu lah. Dan akak harap abang akan sentiasa meletakkan iman dalam menjaga rumah tangga. Jadi orang lelaki, kau jangan risau, itu tak akan berlaku. Macam tu. Kau main lagi cerita kan, skrip drama boleh lah macam tu kan. Tak adalah. Tapi betul lah. Tu beza pasrah dengan reda. Kita tak naik pangkat. Reda, terima. Hati senang, tak apalah. Belum rezeki aku, dah tu lah. Dan yang last kali, ikhlas. Ikhlas ni apa? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Kita ni lain pula kan. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas. Orang tua dulu, terima kasih lah. Mengada lah kau, tak ada benda pun sikit aja ni. Mengada terima kasih. Kena marah, terima kasih. Itu maksud ikhlas. Dan satu lagi paling dalam kali maksud ikhlas ni adalah kita buat sesuatu tak mengharapkan pengiktirafan manusia, saya kata tadi. Tuhan ajalah yang akan bagi balasan yang terbaik untuk kita. Itu je. Macam-macam Tuhan bagi. Ada orang Tuhan bagi rezeki dia cepat kahwin. Nampak tak? Jambatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh tapi dapat yang terbaik. Ada jambatan dia pendek, dah lah pendek, banyak kali pula tu. Contoh rezeki. Ada orang tu tak ada jambatan langsung sebab Tuhan bagi dia peluang berbakti jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. So, macam tu je baca. Nampak tak? Jadi apa yang kena ada? Pertama, kita kena jujur. Jangan menipu dalam bekerja. Seronok-seronok juga, tapi janganlah kita menipu. Sebab orang yang menipu, orang yang tak amanah, dia seronok sekejap je. Di penghujungnya akan ada balasan untuk dia. Kenapa kata tadi? Akhirnya dah macam-macam masalah. Suami isteri ada degree, suami isteri kerja bagus, anak bangang melantun-lantun. Tapi kau bodoh sangat ni. 3 campur 3 berapa? 3/3. La ilaha illallah. Pening. Tapi bapak ni sabar, kreatif anak ayah. 3 campur 3, 3/3. Pandai. Tapi bukan itu jawapannya nak. Ya, tu kata tadi. Maknanya kita jujur, jangan tipu. Kedua, amanah. Amanah jaga. Pergi pejabat, kebetulan ada kerja hujung minggu, bawa anak-anak, duduk diam-diam, jangan kacau mama, ambil kertas orang selai, ambil pen orang sebatang, pen, kertas, semua pejabat punya. Kalau benda-benda kecil seperti itu tak boleh dijaga, macam mana nak menjaga negara? Oh, contohlah, pernah dengar ayat tu? Kita perlu menjaga, macam tu kan? Ya, betul. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga. Kadang-kadang kan ada pula pembekal-pembekal yang berbangsa Cina datang kat pejabat dekat-dekat nak raya Cina. Kau orang yang tanya. Tak ada 5 orang. Apa masalah kau? Apa teruk sangat? Mati ke tak makan limau tu? Sedangkan dekat luar sana, melambat-lambat, jual lambat, orang tak boleh beli dekat-dekat raya Cina tu. Melambat, RM5 dia satu kotak besar tu. Kenapa nak jatuhkan maruah kita? Amanah jaga. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjing. Biar mati dibaham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah hati. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati tu kena baham harimau? Ya ke? Besar ke harimau tu? Besar jugalah. Kan sedap cerita tu. Kena gigit anjing lupa langsung mati apa bandanya. Jaga. Amanah kena jaga. Jangan guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat bersatu penduduk.
Photostat IC anak untuk bagi kat sekolah. Jangan buat. Sebab benda tu tak berapa sen pun. Tak halal bagi kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Untuk apa? Kat luar singgah sekejap baru 10 sen, 15 sen. Dah lah. Faham tak? Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Betul tak? You all sebagai ni yang berselalu siasat kes-kes jenayah, rasuah lah apa semua. Kalau you tengok lah, kebanyakan jabatan kementerian yang jatuh busuk nama bukan orang luar puncanya, daripada dalam juga. Memburukkan sesama sendiri. Akhirnya suat layang keluar daripada dalam. Akhirnya yang jatuh organisasi itu sendiri. Buang benda-benda yang tak elok dalam hati ni. Buang tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak? Faham Setuju tak? Tengok tu, susah tu. Tak, dia kata. Dalam hidup kita cubalah sangka baik. Saya ni maksud saya, kongsi ni bukan kongsi apa, kongsi contoh ada maklumat baik, poin baik, share. Macam kita ambil makanan kejap lagi tak boleh habis, share. Itu maksud saya. Bila kongsi buat muka, jangan tamak, kongsi tak apa. Apa? Sebab share benda-benda baik. Kongsi, knowledge. Contoh kita ada duit, sikit kita pakai sendiri. Kalau ada banyak, kita kongsi, sedekah dengan orang, tolong orang. Itu pertama. Kedua, jangan sombong. Nak sombong apa? Tak ada benda boleh kita sombongkan. Samsul Debat nak sombongkan nama Samsul Debat. Berapa lama dia boleh bertahan sebagai Samsul Debat? Lagi 5-6 tahun keluar pecamah lain. Samsul Debit, Samsul Debut, Samsul Debab, semua keluar. Ada pula orang lain, fenomena yang baru mungkin. Nak belagak apa? Penyanyi tu punya hebat zaman dia menyanyi. Kita siap beli kaset CD dia dulu. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, dia minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Dulu tarik not sampai ke langit tu. Sekarang kalau dia paksa dengan dia ke langit. Dah tak larat dah. Dulu berlakon watak hero, tiba-tiba berlakon jadi tukang kebun. Dulu jadi heroin, muka dekat majalah TV tu Pusat Tengah boleh jadi poster. Tiba-tiba berlakon jadi bibik, saya cakap Indon lagi. Sampai masanya. Oi, dia dekat AG Chambers tu. Gila kau. Tu nombor 1 dah pejabat tu. Tiba-tiba kat ujung masjid kat tu diam. Palu pencen. Dia cakap apa? Sampai masa, betul tak? Sampai masa. Nak sombong apa? Tak payah sombong-sombong. Kereta besar lah. Handphone dulu, ingat tak? Ingat tak telefon tu? Ingat? Kalau tengah ceramah tiba-tiba dengar bunyi tu, apa kita akan cakap dengan dia? Kan dia bising, apa kita cakap dia? Tutup lah. Tak. Kau pakai lagi telefon tu Dulu masa kita pakai zaman telefon kita pakai tu kan, yang no tu kan. Saya tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Dulu tak payah power bank. Bateri tahan. Seminggu tahan bateri. Yang tak campur orang tu 2 minggu tahan bateri. Dia tak call orang, orang tak call dia, 2 minggu tahan. Yang bateri habis cepat tu main snake. Bodoh lah dia. Ya lah. Siap kompos lagu tu. Kan kompos lagu kita tengok kat majalah tu, kita nampak ringtone kan. Asal bunyi dia lain lah, tengok balik mana lah. Betul tak? Zaman berubah. Kau tengok dulu orang berlagak dengan telefon bawa ni yang berjenjeng tu. Dekat CM. Hari ni kalau kau bawa telefon tu, duduk kat kafe, orang tak nak minum dengan kau. Tak apalah, aku menjadi lain Betul. Betul tak? Zaman berubah. Zaman berubah, memang banyak perubahan. Dulu orang tengok TV contoh, flat screen, heboh nak. Lepas tu dah LED, nampak tak? Sekarang ni kalau ikutkan kecanggihan kita, makin lama makin canggih, makin canggih. Dulu tak pernah terbayang boleh buat video call. Hello. Kat mana? Kan? Iya, dulu dengan sekarang beza. Sebab kata apa? Mendiang Datuk Seri S. Sambil Belu, ingat tak dulu?
Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu, macam mana nak buat? Gila dia kan. Dia cakap tu betul. Tapi maksud itu hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti. Penggunaan tak sesuai. Berhenti gila, macam mana nak buat ni? Aku dah post tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah akhirnya. Kan? Tak, orang faham macam tu. Tapi tak. Sebab saya kata tadi kan, atas kita. Kita jangan tak nak sombong-sombong. Tak ke mana pun. Kan? Sampai masa saya dulu pernah jadi pengarah undang. Jadi bos. Saya ada 80 orang penguasa. Saya ada 10 bailiff. Ada 10 pembantu takbir. Ada 2 PA, Yogesh dengan Shima. Saya kadang saya kacau Shima tu 2-3 bulan lepas saya call. Hello, Assalamualaikum Shima. Tolong check sikit meeting esok ada tak meeting? Janganlah bos, dah lama dah bos tak mesej saya macam tu. Dah aku dah berhenti nak mesej apa lagi. Kan? Betul. Ingat zaman tu kan. Saya tak tahu dulu masa saya jadi bos, Tuhan bagi saya deria yang ke-7 ke-8, tak tahu kenapa. Macam saya daripada pejabat saya kalau nak pergi meeting kat Prajaya ke KL ke, saya kadang nak minum dulu, kata berhenti minum dulu kat sana. Tak tahu kenapa. Tempat yang saya pilih minum tu mesti staff saya di situ. Tak tahu kenapa. Yang best bos. Kita dah sudah ni air penuh lagi. Apa yang kau takut? Itu sebabnya kan. Tak tahulah. Itu sebabnya kita tak payah sombong. Tak sombong. Dan yang ketiga, jangan tamak, jangan sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Okey, kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, salah satu tanda dengki ada dalam hati adalah bila sahabat, kawan-kawan, orang lain dapat satu kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dia dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar tu. Dengar kawan kita naik pangkat. Alah, semalam 5 orang lah, dia seorang tu. Dia beli kereta baru. Yelah, buat loan senang je. Dia dengar kawan kita, anak dia dapat semua A, periksa. Yelah, semalam kan Kementerian Umum ada 20,000. Anak dia seorang lah kot. Kita rasa apa? Maknanya dengki dah mula ada. Tapi kalau ayat dia macam ni, dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Dia dengar dia naik pangkat tanpa dijilat dia bos tu. Dengar dia beli kereta baru tanpa dia curi duit tu. Dengar anak dapat semua macam mana ada seorang pandai, confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, happynya. Nanti aku nak jumpa dia. Bos, nanti apa hal doakan saya bos. Saya pun nak pergi juga. InsyaAllah. Dan Ustaz lah, dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa haram bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. Mati hidup dah belum mati balik nanti 3 kali. Tapi kita boleh buat rayuan lah, dengar dia dapat naik pangkat. Ke? Ya Allah, faham senang minta tolong kat dia weh. Kan bagus. Dia beli kereta baru. Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Kita pergi kerja tumpang kereta dia, tamisi minyak bawa buat tidur. Kan happy sedang. Dia dengar anak dia dapat semua A, periksa. Alhamdulillah, tak sangka ada juga anak-anak staf kita yang pandai kan. Okey tak macam tu kan. Kau dengar cerita tak? Apa tu? Abang Haji tu lah. Yang mana? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Apa masalah kau tak dengar habis cerita ni? Kenapa bini dia umur 25? Weh, terangkat kopian. 80, bini 25. Tak terangkat kening. Cuba kita cakap baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey. Ini kena mulut cepat. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Pak menghukum orang senang betul. Kalau kau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan. Dia ni nak tanya sikit. Habis kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap Pertama Abang Haji ni romantik. Romantik orang tua tu. Dia pandai gurau. Kita makan pun suap. Walaupun kadang
Masalah sikit-sikit tu biasa. Masalah apa pula? Dan bila sesuap tu, abang, itu telinga. Dia tak perasan kadang-kadang. Contohlah, contoh. Contoh. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pakak, nak balas apa? Tapi tak boleh kita doakan yang baik-baik. Itu nampak jaga hubungan satu dengan yang lain. Kemudian sentiasa percaya pada hikmah. Macam saya kata tadi, Tuhan tak bagi aku ni, Tuhan bagi ni. Contoh, Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Kita boleh balik awal. Pukul 5 kita dah balik. Hari ni hari Senin, hari Selasa. Pasal malam mana nak pergi? Dah ada dah sebenarnya pasal malam kat peti ais kau tu. Sekejap, Selasa. Okey, presin 2. Betul lagi ni? Betul tak? Orang lelaki nak nampak hebat pasal malam lah. Okey, nak apa ambil? Pasal malam boleh lah. Cuba kau buat kat pasar raya. Tak meninggal kau buat lah. Perempuan kau ni kap belinya apa yang tofu. Kan mi goreng kuali besar tu. Betul tak? Tu berarti kata. Lagi tinggi pangkat orang tu besar tanggungjawab, lagi lambat balik. Grade 19 balik pukul 5. Grade 22 balik pukul 6. Grade 36 balik 6.30. Grade 41 balik pukul 7. Grade 44 balik pukul 8 ke 9 malam. Grade 48 pukul 10 malam. Kiranya yang pangkat Tuan Donald dengan program negara, kita baliklah duduk sini teruslah. Macam tu lah kiranya. Tak nak ikut tanggungjawab lah. Contoh. So kenapa kita pergi? Kenapa aku tak dapat pangkat? Kau tanyalah orang naik pangkat. Seronok sangat ke naik pangkat? Tengoklah. Kerja banyak sekarang, lebih banyak dia. Memanglah. Mana boleh? Kita ni kat Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Mana boleh nyontoh? Tanggungjawab tu besar. Tu sebab saya kata, syukurlah dengan apa kita ada. Kita boleh balik rumah, boleh hujung minggu ada. Saya hujung minggu tak ada. Berapa lama dah tak ada hujung minggu untuk saya. Iya, tu saya kata tadi, belajar bersyukur pada hikmahnya. Kemudian apa? Jangan kita gemar menyalahkan orang. Tanggungjawab. Dalam hidup kena tanggungjawab. Ni kenapa tak siapkan fail ni? Minta maaf tuan, saya tak tahu dia yang letak fail ni atas meja saya. Apa kalau letak atas meja saya diarahkan. Letak atas meja dia, saya tak tahu. Siapa yang suruh? Dia. Salahkan dia. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kerbau tak makan. Kenapa? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa? Kayu api basah besar. Hujan turun. Kenapa? Katak panggil. Kenapa? Ular nak makan. Tengok tuan, dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja cuba beri ni. Dengan bekal kerut muka. Lepas ni apa? Come on lah. Kau kerja dekat Jabatan Peguam Negara kot. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil kau cakap dengan aku? Kalau aku tanya Tadika, Donald Duck ke Mickey Mouse, aku faham lah. Lebat betul hujan berapa ekor katak panggil itu. Tak adalah, faham lah tu. Mana lagu tu mengajar kita jangan menyalahkan orang. Tu sebab anak kita pun ikut panggil kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilah Allah. Tak selesai. Dalam banyak-banyak binatang yang kita ceritakan tadi, ada satu binatang yang paling bertanggungjawab dan gentleman, iaitu ular. Bertanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular mengulang 3 kali jawapan tu sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Kenapa kamu tak siapkan kerja ni? Fan, kenapa tak siap? Minta maaf tuan, ini memang salah saya terlupa. Okey tuan, sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Itulah yang berlaku pada kebanyakan lelaki. Memang salah I. Fine. Sebab lelaki tak suka panjang. Tak, lelaki ni dia tak suka panjang cerita. Okay, fine. Guilty as charged. Faham salah I. Okay, fine. Dah diam. Fine, salah I. Okay, dah. Walaupun bukan salah kita. Okay, fine. Okay.
Orang perempuan dia tak mau macam tu dia. Memang salah I, tapi tahu kan kenapa I buat benda ni? Dia nak kat explain tu. Elaborate juga. Tapi itulah dia kehidupan. Tanggungjawab. Dan orang lelaki, kita jangan belajar nak argue dengan apa yang telah dibuat oleh orang perempuan. Yang layak berkorban atas dunia ni orang perempuan aja. Orang lelaki tak layak berkorban. Jangan sekali-kali. Don't you ever mention. Saya dah banyak berkorban untuk rumah tangga kita ni. Saya dah buat itu, saya dah buat ini, saya masak, saya siapkan itu untuk anak-anak. Abang tahu tak betapa pernah saya berkorban untuk keluarga ni sama. Jangan kau mencelah kat situ. Kau diam. Kalau kau cuba je nak, kau akan kecewa. Habis selama ni abang ni tak berkorban ke? Ha? Abang keluar pergi kerja, pagi, petang, malam, hujung minggu abang kerja. Itu apa berkorban juga? Salah bang, itu tanggungjawab. Kau faham? Sebelum kau kecewa, baik kau diam. Tahu. Itu simple aja. Tanggungjawab. Kemudian apa? Apa yang perlu ada? Respon positif. Okay, dan hari ni ada ceramah Samsul buat. Heleh, tu macam mana ni ke? Positif. Apa tajuk ni? Macam orang kena kerja tak ada lain ke? Positif. Dekat notice board tu kan ada. Mulai berapa bulan, semua staf tidak dibenarkan lagi pergi ni, semua staf naklah pergi ni, semua staf tidak dibenarkan keluar minum bla 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 bla. Wah, tengok orang tak puas hati. Tak benda. Kita pergi kita kan faham, tanyalah kita dulu. Menyampah lah aku, boleh jalan lah, boleh bla lah. Marah kat notice board depan bos. Bas. Cuba positif. Yang seorang tu pula nampak notis tu. Kau orang muda ni buatlah hakkat dan anak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah. Kau pun baca balik. Kebenaran yang anak bersara sila abaikan notis. Tak ada pun. Notis tu untuk semua. Kau orang muda buatlah hakkat dan anak pencen. Apa hal? Semua kena buat lah. Buat bos ni dah bincang pengurusan. Kenapa nak buat benda tu? Betul tak? Respon positif. Dan last sekali, kita kena ikhlaskan diri kita. Biar Tuhan bagi kita. Biarlah. Kita tak naik pangkat, Tuhan bagi benda lain. Kan? Tengok kawan-kawan ni semua. Abang tengoklah bercuti kat mana? UK. Kita tak payah you burn. Ulu Bendul. Suami pun cakap, sayang, biarlah dia pergi UK. Dekat Yuban ni pun yang penting kebersamaan kita kan. Nampak tu? Apa gunanya pergi ke luar negara, pergi Balkan, pergi Kapadokia, Turki, tapi pasangan kita tidak bersama. Kau orang okey je, tak ada lelaki pun kan. Ikhlaskan hati, Tuhan bagi macam-macam. Jadi nak dapat keseronokan bekerja, kena dapatkan kejayaan, dan yang paling penting sekali, apa yang nak kena ada kalau nak bahagia? Kena cari sudah aku tak dapat beri, aku nunggu ni. Kalau nak bahagia, dah bahagia, saya kata dia, melihat dari sikap kita apa yang kita ada, maka kalau nak dapat tu kita kena cari keberkatan. Lain sangat yang kau jawab tadi tu. Keberkatan menonton yang seorang tu kan. Cari keberkatan. 7 tanda keberkatan dalam rezeki kita. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Orang yang tak berkat rezeki, sikit dah lah tak cukup, banyak pula tak puas. Saya pernah ceramah kat beberapa rumah orang kaya. Heran tengok. Agaknya saya rumah Datuk Seri tu kan, ada satu Datuk, saya tak nak sebut lah, kalau memang you all tahulah, dia baru je kahwin, nantilah kemudian. Saya Datuk, agaknya mahal betul rumah ni. Rumah besar. Saya masa tu naik Azia, mana aku nak parking? Kereta dia tak ada langsung, kereta Malaysia ni. Tengok ni, kereta Peugeot, kereta ni Jaguar, kereta Porsche. Sudah tengok Jaguar, boleh lah. Jaguar Pro 2, boleh lah sebelah kan. Yang tu kan bagi kan. Saya tanya lah, katanya rumah ni swimming pool semua siap besar. Bilik tidur dia, ya Allah besar betul. Saya kata,
Agaknya mahal betul rumah Datuk ni. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Kau cakap. Tapi dia tak belagak. Tapi memang bahasa dia. Cuba kalau kita beli rumah harga 4 juta. Tolak gaji. Berapa tinggal? Tak apalah, tarik 50 tahun lah. 50 tahun tarik. Biasa 20 tahun, 30 tahun. Kita tarik 50 tahun. Tak lepas juga. 50 tahun. Okay lah 60 tahun. Tarik 60 tahun. Memang aircon tu memang tak pasang dah, terjunta je wayar dia. Lepas tu kat hook kipas tu kau sangkut hanger aje. Abang, bergema mah tu, barang tak ada. Abang, makan bang, makan. Makan apa? Lepas tu pergi mengadap dinding tu, jilat dah. Tak ada benda nak makan, kau jilat je lah dinding rumah tu. Ada seorang Datuk, saya camah dekat ni, kompleks PKNS. Saya camah dekat PKNS Shah Alam. Masa tu PKPB. Ustaz kalau beli rumah, Ustaz, ini time Ustaz, rumah tengah murah ni. Berapa? 1.6, 1.7. Kau hilang akal ke cakap aku macam tu? Aku tengok kan signboard dekat Shah Alam kat Putrajaya ni. Signboard rumah baru naik kan. Hanya. Gila apa hanya? Penjodoh bilangan yang tak kena betul. Hanya 2.4 juta. Pelah otak kau. Macam tu lah orang marah. Kita tak teramak lah kau wallet. Tak teramak. Hanya. Hilang akal betul dia orang ni. Betul tak? Ada satu Datuk tu lagi pula. Saya camah kat rumah dia. Lepas tu dia bagi. Dah habis camah tu dia bagi saya rasa. Cuba rasa kopok ni. Sedap tak? Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang dia? Kalau sedap kau beli banyak kau bagi semua rasa. Sudahlah. Dia kasar betul bergurau. Pernah makan kedai tom yum? Sedap lah bang, kita beli kedai ni. Tak ada. Tak ada macam tu. Ya Allah. Tapi dia bukan belagak tau. Bahasa dia memang macam tu. Bayangkanlah kita ni kadang kalau dalam poket kita, dalam beg sekarang ada RM1,000. Hari ni aku belanja kau makan. Betul tak? Ada orang tu tengah garuk kepala. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang ni? Aku cakap. Benar? Korang kerja kat Jabatan Pegawai Negara ni, korang takkan kaya tau. Saja nak tengok respon. Tahu tak cakap? Bukan. Kerja jawatan kerajaan. Bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan insentif kewangan. No. Ayo mana? Dulu kita masa zaman sebelum ni punya excited ni, tunggu. Diam. Nak umum ni, diam. Punyalah. Sekali terakhir saya nak beritahu, saya tak kisah. Ucapan saya ini direkodkan dan diberikan kepada Kementerian Kewangan, saya tak ada masalah. Sebab just nak beritahu. Kali terakhir kita dapat sebulan setengah gaji kita ke zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita terima bonus setengah bulan gaji zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Semenjak daripada itu tidak ada lagi angka lain selain daripada 500. Baru-baru ni lah baru dapat 700. So saya syorkan Kementerian Kewangan sudah mula pertimbangkan supaya kaitan kerajaan dapat keseronokan dalam bekerja dengan murid sekurang-kurangnya sebulan. Oh, bukan aku. Bukan. Betul kan? Iya. Betul. Tapi masa umum RM700 tu, umum 700, ada 3 respon kaki tangan awam. Pertama, baik, tak payah. Yang seorang tu, okeylah, pada dulu 500, naik 200. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu, dia cucuk, belum lagi bang, baru umum. Sebab dia tak sabar nak tukar kasut sekolah anak dia, nak koyak dah janji. Lepas tu nak bawa family dia makan kat tom yum kat tepi jalan tu. Sebab pada setengah orang benda tu besar. Tu sebab saya kata tadi, dah tiba masanya punya awam diberikan sebulan gaji at least. Kalau tiap-tiap negeri boleh bagi, takkan. Setahun sekali je. One off, kesian orang nak buka sekolah apa semua nanti tahun depan untuk belanja sekolah. Tolonglah. Sebab kalau korang dapat sebulan gaji, aku yang pencen separuh pada tu. 700 aku dapat 300 je. Contoh tak adalah. Tapi betul. Orang dah hilang excited dah masa belanjawan.
Kalau nak bagi orang excited dengan belanjawan, kita akan mempertingkatkan cukai ini. Kita akan kenakan cukai untuk ini. Kita juga meletakkan dasar baru. Kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Yang mana kita akan gantikan skim pinjaman tablet pada sekolah-sekolah. Yang mana semua pelajar akan bawa tablet, yang mana segala buku teks akan di-download siap-siap dekat dalam tablet tersebut. Dan guru-guru boleh bagi homework berdasarkan itu, dan saya mengarahkan Kementerian Penerangan bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia akan bekerjasama untuk memastikan kita menyediakan Wi-Fi percuma per seluruh negara. Macam tu. Bang, betul. Kan? Wah, iya. Betul. Saya yakin benda ni ada yang tak perasan. Mungkin ada yang tak perasan. Kita kena buat kan. Itulah contoh. Ya. Tapi betul lah, macam saya kata, subjektif. Yang kedua, tanda keberkatan rezeki adalah rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, nampak isteri, sayang, nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan, dah. Pergi masuk dalam. Suami sambung basuh pinggan, pakai blazer. Dia pengusi kat sukan lah tu. Contoh lah, tolong. Saya nak tanya perempuan, happy tak kalau suami macam tu? Happy, walaupun tulah sekali dan 365 hari tu, dia rasa happy sangat. Atau sayang ni ambil ni voucher spa muslimah ni, pergi hujung minggu ni, hari Sabtu pergi. Habis anak kita, anak abang jaga, pergi cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang asam berjantan tak adalah abang nak bayar dah. Abang ni. Betul tak? Happy betul tak? Iya. Ni kalau kat rumah tu bahagia aja sayang. Ini tak. Suami balik, boleh balik pukul 5.30, pukul 6 sampai rumah. What do you expect? Ni memang baru balik. Kau tanya apa ni? Bu balik bang? Tak, bu nak pergi, buta. Kena marah. Banyak ni soalan kau boleh tanya. Bang, rindulah. Tengok muka abang pun tahu, mesti abang lapar kan? Tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang macam tahu saya tak masaknya. Kau tak masak? Tak adalah masak saja gurau, nampak? Ataupun suami balik, sayang, baju air, dah lama kita tak minum kopi sesama. Abang baru dah bawa balik kuih ni, kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa pula abang bawa balik ni? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Jangan tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple macam tu kan. Jangan kan couple macam tu kan. Kau pun baru tahu kan. Communicate kat rumah pun mesra, cakap. Tak ada pakai postman ni dah. Jangan pakai postman. Jangan. Long, kau cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Long ni, ya, ayah tengah masuk motor. Ya, apa ya? Mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap mak kau kejap lagi. Mak, ayah cakap, kau cakap dengan ayah kau. Sekarang, now. Mak dia kerja dekat dalam tabungan negara. Sekarang, now. Ayah, ni mak cakap tau. Sekarang, now. Kau cakap dengan mak, kau tak tiba bahasa ke apa? Susah ayat ni gitu. Mak, ni ayah cakap tau, bukan Alung cakap apa, tak kerti bahasa ke apa. Kau cakap dengan ayah, kau jangan hajar boleh tak? Tak boleh cakap. Cuba kalau ayah tengah basuh motor, isteri datang gosok lengan abang. Abang, lepas tu langsung terpercik air tu. Ya. Bila kena air tu, automatik keluar muzik. Video klip Hindi pun bertebaran. Tiba-tiba suami tu, koi ladki hen, jabo hasti hen. Bini nyaut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan lu, cak dum-dum, cak dum-dum, cak. Jadi weh. Tak, kau tak cuba mana kau tahu. Aku tengok cerita Hindi tu jadi weh. Tiba-tiba jiran orang kampung betul-babit di mana tu? Nampak tak? Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak dapat nombor 1 dalam subjek pun happy. Terbaik dapat nombor 3 dalam kelas 50 orang dia dapat nombor 3, happy. Sasiah terbaik happy. Kadang orang perempuan boleh menitiskan air mata sebab konvo anaknya dah konvo. Suami kata, kau sabar, ni konvo tadika ni, bukan konvo kolej yang kau beria sangat. Kenapa? Cuba kau kawal perasaan kau ni. Tapi betul lah kita rasa happy kan. Yang keempat, apabila suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Ni kita tak suka dengan orang pun tak suka dengan kita. Ada masalah tu.
Nampak tak? Kelima, mudah buat benda-benda baik. Nak tolong orang senang, nak beribadah, nak solat, nak puasa, mengaji senang. Orang tu minta sumbangan cepat bagi. Kita nak cari 10 orang sukarelawan ni nak pergi bantuan banjir. Oh, saya nak pergi senang aja. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Tapi ingat itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat lagi bang. Tak. Itu kau yang order, faham? Ni masuk dekat kau ajak dia masuk, minum sekali, jamah hidangan sesama, itu. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. So makna kata itu antara 7 tanda keberkatan rezeki. Jadi apa pun carilah keserokan tu. Jangan dalam hati kita, janganlah cari keburukan-keburukan ni lah tak best. Banyak lagi kebaikan ni. Macam hari ni kita ada program ceramah, tinggal petang aja nak kerja. Kan? Lepas ni nak break dah. Kan? Sesi bergambar lah apa semua. Jadi cari keserokan. Ingat, ada beberapa kesimpulan saya ambil daripada hadis Nabi yang non-Muslim pun boleh ambil. Pertama, Prophet Muhammad beritahu apa? Anak-anak Adam, manusia ni, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi dia juga ajar, cari rezeki yang halal. Cari kerja elok. Maka yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga Nabi Muhammad ada sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Memberilah, bagi, kita akan gembira. Percaya cakap saya. Tapi kalau kita komplain, aku tak terima ni, sampai bila pun kita takkan gembira, takkan seronok dalam bekerja. Okey? Dan ingat, hidup kita ni jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan hidup kita ni adalah antara B dan D. B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D, ada satu huruf antara B dan D, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Nak jalani hidup tak seronok lah, duduklah, mengeraslah kau dekat Jabatan Peguam Negara ni. Tapi kalau nak happy, jadilah makhluk yang hidup, sentiasa gembira dengan apa yang ada. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik Pak Jabatan Peguam Negara menjemput, rasa nak junjung.